Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6. Saya, Cikgu Atira. Apa khabar kamu hari ini? Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, pertama sekali cikgu nak ucapkan tahniah dan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini. Good job. Hari ini kita akan belajar tema 2 kesihatan mental dan emosi unit 4 Minda Oh Minda. Tajuk Minda dan emosi yang sihat, kemahiran membaca, aktiviti membuat ulasan, halaman 19 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini membuat ulasan berdasarkan teks dengan betul. Manakala kriteria kejayaan kamu pada hari ini ialah berjaya membuat ulasan berdasarkan teks dengan betul dan kemas. Okey, sekarang kamu buka buku teks kamu halaman 19. Di situ kamu akan dapat lihat petikan di mana petikan itu berkaitan dengan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Okey, sekarang cikgu nak kamu baca petikan ini. Okey, cuba baca dan fahami, kemudian cuba cari isi tersirat dan isi tersurat yang terdapat dalam petikan ini. Okey, boleh? Okey, jadi hari ini kita akan buat ulasan dengan menggunakan kaedah pasak. Okey, apa itu pasak? Pasak ni adalah bagaimana kamu hendak menulis menggunakan. Okey, tengok kat sini. Ini adalah pasak. P adalah untuk pendahuluan, di mana untuk menulis pendahuluan kamu perlu ambil daripada kehendak soalan. Manakala ASA adalah untuk permulaan kepada isi yang hendak kamu tulis. A untuk antaranya, S seterusnya, A akhir sekali. Manakala K adalah untuk penutup, di mana kamu mulakan dengan kesimpulannya. Okey, awak nampak P adalah untuk pendahuluan, A, S, A untuk isi, K untuk kesimpulan. Jadi ini adalah kaedah pasak. Okey. Selain daripada penanda wacana yang kamu gunakan, iaitu antaranya, seterusnya dan akhir sekali, kamu boleh juga gunakan selain itu, akan, tetapi, namun, demikian, sementara itu. Okey, penanda wacana ni kamu boleh gunakan sekiranya kamu hendak memasukkan isi yang lebih daripada 3 isi. Okey, ini hanya sekadar contoh untuk kamu, membantu kamu menulis ulasan. Okey, jumlah perkataan yang perlu kamu tulis adalah di antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, tengok di sini kan cikgu dah bahagikan pendahuluan, isi dan penutup. Okey, maksudnya ini adalah perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Okey, boleh Okey, jom kita cari isi tersirat dan tersurat. Right, jom kita baca bersama-sama untuk sambil mengenal pasti isi tersirat dan tersurat. Okay, minda dan emosi yang sihat. Selamat pagi warga sekolah jenis kebahasaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan menyiapkan diri semasa perbincangan di dalam kelas.
Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, di sini kita apa ni? Di sini kamu perlu buat kesimpulan sendiri. Kesimpulan ni kita akan buat semasa menulis ulasan sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Jadi berdasarkan ceramah yang telah kita baca ni, di manakah isi tersurat dan isi tersirat yang dapat kamu ambil untuk dimasukkan ke dalam ulasan kamu? Sekarang cikgu nak kamu cari isi tersebut di sini. Bermula daripada perenggan ini sehingga ke perenggan ini. Di sini terdapat 5 isi tersurat dan 5 isi tersirat. Cuba kamu cari. Pandai. Dah jumpa kan? Kejap lagi kita akan bincang bersama-sama. Tetapi sebelum itu cikgu akan terangkan. Di sini kesimpulannya. Yang ini kamu boleh ambil sebagai ayat kesimpulan kamu. Ingat tak? PASAK, pasak. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kamu boleh terus ambil di sini kesimpulannya. Jika minda dan emosi kita stabil, jadi kamu buat ayat kamu sendiri kat sini. Boleh jom kita tengok dan kita buat bersama-sama. Isi satu kita boleh ambil daripada ayat yang ini. Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Jadi daripada ayat ni kamu pecahkan kepada isi tersurat dan isi tersirat. Jadi isi tersurat dia adalah minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Manakala isi tersirat pula, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Yang ini adalah isi 1. Isi 2. Isi 2 untuk isi tersurat ialah kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Kita ambil kat sini. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Manakala isi tersirat pula kita ambil perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Dapat Hubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Kita tengok isi 3. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Isi tersurat dia ialah mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Manakala isi tersirat, kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Kita tengok isi keempat. Isi keempat ini kita ambil pada perenggan seterusnya, iaitu di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Tersurat dia, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Manakala tersiratnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Isi terakhir yang terdapat dalam petikan ialah kita boleh ambil di perenggan ini. Akhir sekali kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Isi tersurat dia adalah kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Manakala isi tersirat dia, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita cemerlang. Boleh di sini dah 5 isi yang kita dah senaraikan, iaitu 5 isi tersurat dan 5 isi tersirat. Jadi kita akan masukkan isi-isi yang telah kita cari ni ke dalam ulasan kita. Jadi dah sedia untuk buat latihan? Kalau dah sedia, jom kita buat ulasan kita bersama-sama. Ayuh kita lengkapkan ulasan ini. Ceramah tersebut menerangkan kepentingan minda dan emosi yang sihat terhadap murid. Yang ini adalah pendahuluan. Yang ini adalah pendahuluan, di mana cikgu mulakan dengan
ayat ceramah tersebut menerangkan dengan minda dan emosi yang sihat terhadap murid. Okey, yang ini adalah tajuk daripada ceramah. Okey, kemudian kita akan mulakan dengan isi di mana cikgu akan mulakan dengan penanda wacana A, SA iaitu antaranya, seterusnya dan akhir sekali. Okey. Dan kesimpulannya kita ambil daripada ayat yang terdapat dalam buku teks, iaitu kesimpulannya jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita akan apa? Nanti awak tulis sendiri Okey, antaranya kan isi pertama yang dah kamu cari tadi, tersurat dan tersirat tu, jadi kamu tulis kat situ. Antaranya, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Okey, itu adalah isi tersurat. Bagaimana kita nak masukkan isi tersirat di situ? Kita masukkan kata hubung. Okey, daripada ayat yang tadi, yang positif, agar kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Nokta. Okey, sekarang kamu dah masukkan isi pertama yang merangkumi isi tersurat dan tersirat. Okey, kemudian kamu masukkan isi yang kedua, iaitu seterusnya. Contoh seterusnya, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Okey, itu adalah isi tersurat. Jadi kita masukkan kata hubung supaya perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Okey, itu adalah isi kedua yang melibatkan isi tersurat dan tersirat. Okey, contoh yang terakhir cikgu akan bagi. Akhir sekali, perasaan takut dapat dihindar semasa menghadapi tekanan. Nokta. Okey, kenapa nokta? Kerana cikgu tak nak masukkan kata hubung, tetapi cikgu akan terus masukkan isi tersirat dia. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Okey, dapat Awak dah bagi penerangan pada ayat yang terdapat di situ. Okey, boleh? Alright, sekarang kita akan pergi kepada kesimpulannya, di mana kamu ambil pada ayat yang terakhir sekali. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita kamu ambil balik pada kamu ambil semula daripada tajuk ceramah tersebut. Kita akan tulis macam ni. Kita akan dapat membuat tindakan yang tepat. Okey, boleh? Okey, jadi cikgu nak kamu lengkapkan ulasan ini berdasarkan contoh yang seperti dah cikgu terangkan. Kamu tulis cantik-cantik dan kemas dalam buku penulisan kamu. Kemudian, hantarkan tugasan kamu kepada cikgu melalui aplikasi Google Classroom. Okey, yang macam kamu dah buat tu, kamu ambil gambar, kemudian turn in dalam Google Classroom kita. Boleh? Okey, bagus. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua faham. Jika kamu tidak faham, kamu boleh tuliskan soalan ataupun pertanyaan kamu dalam Google Classroom kita di bahagian stream. Kemudian cikgu akan jawab segala persoalan kamu. Okey, boleh? Alright, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.